Tirmizi rahimahullah ta'ala. Kita sambung hadis nombor 5 yang masih lagi di bawah bab al-iman. Mana bab yang pertama al-iman, hadis nombor 5, tajuknya cabang-cabang iman. Mana iman ini dia ada amalan-amalannya. Iman ini asalnya benda batin. Itu iman. Maknanya benda batin tak boleh nampak, tak boleh dikesan pasal benda batin. Benda yang ada di dalam hati. Namun begitu ada tanda-tandanya, terjemahan dia, manifestasi dia, ataupun ada cabang-cabang yang boleh dilihat, yang boleh didengar dan boleh dirasa. Maknanya ada terjemahan kepada iman yang ada di dalam hati hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi apakah ini antara cabang-cabang iman? Hadis bersumberkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dengan lafaz hadis riwayat muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Diguna istilah muttafaqun alaihi, di antara maknanya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, kemudian bersumberkan dari sahabat yang sama. Walaupun lafaz dia berbeza, tetapi makna dia sama. Di dalam kes hadis ini bersumberkan Abi Hurairah. Jadi di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari pun dia sebut Abu Hurairah. Di dalam Sahih Al-Imam Muslim pun dia sebut bersumberkan Abi Hurairah. Bila begitu, para muhaddits, ulama hadis, para muhaddisin menggunakan istilah muttafaqun alaih. Dari segi itu di antaranya. Kalau digunakan istilah rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tidak digunakan istilah muttafaqun alaihi. Dua-duanya juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tetapi bersumberkan sahabat yang berlainan. Mungkin Imam Bukhari sumbernya sahabatnya Abu Hurairah, Imam Muslim sumber sahabatnya Anas bin Malik, tetapi dari segi makna hadisnya sama. Itu digunakan rawahu Al-Imam Al-Bukhari wa Al-Imam Muslim, ataupun dengan istilah yang lain rawahu Asy-Syaikhani. Kita jumpa rawahu Asy-Syaikhani, tak sebut nama siapa, memang confirm Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Cuma sahabatnya sahaja berlainan, hadisnya maknanya sama. Bila sahabat yang sama, digunakan istilah muttafaqun alaihi. Itu istilah yang digunakan. Jadi bila muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim, mana hadis ini ada di dalam dia Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan ada di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Qala Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang.
Bid'ah ini lebihnya di antara 3 hingga 9. Mungkin 73 ataupun 74 ataupun 75 sampailah mungkin yang akhir sekali 79. Itu bid'ah, maknanya angka dari 3 hingga 9. 73 kalau 70 dalam kes ini 73 hingga 79. Iman itu ada 70 lebih cabang. Fa'afdaluha, yang paling utamanya, yang paling besar, iman itu yang paling besar ialah qawlu ini menuturkan. Bila menuturkan, maknanya ada suara. Bila ada suara, kita pun boleh dengar. Bila ada suara, ada makhraj, ada suara, kita pun boleh dengar. Tengok, iman itu benda dalam hati. Tak boleh nampak, tak boleh didengar iman dalam hati. Tapi cabang dia boleh dilihat dan boleh didengar. Jadi di antara yang besarnya, yang hebatnya, yang utamanya ialah menuturkan La ilaha illallah. Itulah asas kepada keimanan. Tak ada yang ni, tak adalah iman. Tak ada La ilaha illallah, tak adalah iman. Jadi La ilaha illallah maknanya menuntut kita ini supaya yakin itu yang pertama di dalam hati. Mesti ada yakin. Mana iman ini tak ada, tidak menerima sebarang bentuk yang lain dari keyakinan. Lawan kepada yakin ini banyaklah. Di antara yang mudahnya syak. Syak itu. Kemudian dia ada waham. Waham juga lawan kepada yakin. Kemudian dia ada apa? Dia ada zon. Zon juga lawan kepada keyakinan. Semua tu syak, baik waham, baik zon ataupun raibah, semua itu tertolak di dalam makna keimanan. Mesti al-yaqinu 100%. 99% pun tak terima lagi. Itu al-iman, la ilaha illallah. Itu juzuk yang pertama kepada asyhadataini. Juzuk keduanya sebagai pelengkap apa dia? Muhammadur Rasulullah. Ini bila dibahaskan termasuk di dalam bab sebut sebahagian yang dikehendakinya adalah keseluruhannya. Sebut la ilaha illallah, yang dikehendakinya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu iman ataupun ucapan yang paling afdal. La ilaha illallah yang asalnya, kemudian lengkapnya Muhammadur Rasulullah. Orang masuk Islam pun sama juga. Yang belum Muslim, dia tidak masuk Islam. Kena tutur dua bahagian ini. Tak cukup hanya sekadar la ilaha illallah. Kena dituturnya dua bahagian ini. Ditutur maknanya keluar suara. Dalam hati itu urusan Allah Ta'ala. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita membuat sesuatu, kira bicara hukum hakam, tengok zahir sahaja. Yang batin itu urusan Allah Ta'ala. Dan arti bila seseorang itu sudah menuturkan la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah Muslim dia. Kalau dia mati pada masa itu, kita wajib uruskannya sebagai seorang Muslim. Walaupun dia tak sempat solat, tak sempat apa, lepas dia menuturkan 2 kalimah syahadah, baru duk keluar masjid, tak sempat nak solat, tak sempat apa, dia pun meninggal. Bila meninggal begitu, kita wajib menguruskannya sebagai seorang Muslim, memandikannya, mengkafankannya, menyembahyangkannya, dan menyemadikannya. Itu 4 perkara kewajipan orang hidup terhadap orang mati, walaupun dia baru masuk Islam. Dan istimewanya dia ni, sebaik sahaja menuturkan 2 kalimah syahadah, dosa dia digugurkan semua sekali. Maknanya Allah memang dah pilih dia untuk masuk syurga. Dia menuturkan 2 kalimah syahadah, dosanya digugurkan oleh Allah. Semua dosanya, tak kira dosa apa. Maknanya dia zero dosa dia. Kembali kepada fitrah. Fitrah ni Muslim. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Asalnya beriman. Dia mati pada masa itu terus masuk syurga. Ada seorang sahabat, ya radhiyallahu ta'ala anhu arda, namanya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu arda. Amr ni ketika belum Muslim, dia ni orang hebat di zaman jahiliyah, panglima perang. Dia bukan sebarangan manusia, Amr bin Al-As. Dan dia masuk Islam pun agak lewat tahun ke-8 Hijrah. Maknanya Nabi SAW berada di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah 10 tahun sahaja. Di Makkah 13 tahun selepas dilantik menjadi Rasul. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Al-Madinah. Jadi Amr bin Al-As masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. 2 tahun lepas tu baginda wafat. Tapi kerana hebat dia, Nabi dah berjaminan, khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah. Dia katakan khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Sesiapa di kalangan kamu masa jahiliyah dia orang golongan yang bagus, ada pangkat, ada bergelar. Kalau dia masuk Islam pun tidak akan menjejaskan pangkat dia dan gelar dia. Dan Amr bin Al-As zaman jahiliyah, dia panglima perang. Dia masuk Islam, Nabi lantik dia jadi panglima perang. Tidak menjejaskan pangkat dia, gelar dia, ataupun jawatan dia. Cuma dia tukar akidah saja. Jadi dia pun pergi jumpa Nabi. Daripada Makkah Mukarramah, dia pergi jumpa Nabi. Dia ni ada 3 orang pergi jumpa Nabi dari Makkah. Nabi SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah. Amr bin Al-As, Utsman bin Talhah, dan Khalid bin Al-Walid. Orang hebat semua 3 orang ni. Jadi panglima pendekar semua ni. Siapa tak kenal Khalid bin Al-Walid? Ketika peperangan Uhud, dia lah yang duduk belakang bukit tu. Duduk belakang bukit tu. Dia duduk tengok atas bukit tu pasukan pemanah. Bila pasukan pemanah itu turun, kerana pada pikiran mereka kufar Quraisy sudah lari. Rupanya belakang bukit tu ada 2 batalion lagi. Di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Bila tengok pasukan pemanah Muslim itu, dia kata ni peluang kita. Dia pun pusing bukit tu, dia serang belakang tentera Islam, kucak-kacik barisan tentera Islam. Itu siapa pimpinannya? Khalid bin Al-Walid. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah 3 orang pergi.
Amr bin Al-As, seorang panglima perang. Utsman bin Talha juga, dia seorang yang hebat. Kemudian Khalid bin Al-Walid. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, kami nak masuk Islam. Kata Amr bin Al-As. Lalu dia pun honor tangan kepada Nabi, nak bayar, nak masuk Islam. Dia honor tangan kepada Nabi. Nabi pun nak honor tangan mulia Nabi. Amr bin Al-As, dia tarik tangan dia. Tak jadi nak berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apa salah wahai Amr? Tadi kamu dah nak ulur tangan, aku nak ulur tangan aku, kamu tarik balik. Dia kata, aku nak letak syarat. Sebelum aku masuk Islam, aku nak letak syarat dahulu. Orang-orang tentera begitu, dia nak dia jelaskan clear apa yang aku dapat. Orang tentera mana boleh agak-agak begitu, yang melibatkan nyawa begitu. Dia pun cara fikirnya lain, orang strategi dia nak katakan clear, particular dia. Aku nak letak syarat. Okey, apa syarat kamu? Syarat aku ialah lepas aku masuk Islam, semua dosa aku sebelum ini diberi ampun oleh Allah. Itu syarat dia. Ingat tu syarat Nabi tak tender apa-apa, tak ada. Itu syarat dia. Aku nak syarat dosa aku sebelum ni, aku duk bergawa Islam, duk bunuh sahabat-sahabat kamu semua tu, aku nak diberi keampunan oleh Allah. Nabi senyum. Nabi kata, tidakkah kamu tahu wahai Amr, bahawa sebaik sahaja seseorang tersebut menuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua dosanya diampunkan oleh Allah. Dia pun suka. 3 orang pun masuk Islam pada masa itu juga. Maknanya kalimah ini bukan kalimah yang remeh, kalimah yang besar. Lalu baginda menyebut inilah kalimah yang paling utama. Lalu kita jangan pernah meninggalkan untuk menyebut kalimah ini banyak-banyak. Terutamanya la ilaha illallah. Dijadikan sebagai amalan, sebagai zikir. Zikir kita mendengar afdalul, sebelum tadi afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya seutama-utama zikir ialah kalimah la ilaha illallah. Itulah yang disebut oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kunci syurga ini. Tak boleh masuk syurga kecuali kita ni ada iman. Dan iman itu asasnya la ilaha illallah. Di dalam banyak sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mana adalah akhir kalamnya, lepas tu tak ada dah dia bercakap apa-apa, akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga. Tengok jaminan. Lalu dari segi adabnya, kita bila berhadapan dengan siapa-siapa, suasana ataupun sakit, dia panggil maradul maut, sakit mati. Mana sakit nak mati. Tengok tu sakit ini memang ilmu doktornya memang tak ada harapan dah. Tunggu masa saja, membilang hari saja. Lalu kitanya disuruh supaya mentalqinkan orang nak mati tadi. Apa talqinnya? La ilaha illallah laqinu mautakum, la ilaha illallah. Talqinlah orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah.
Mana pergi dekat dengan telinga dia, dekat dengan telinga dia, jangan duduk jauh. Duduk jauh tak dengar dia, duduk jauh kena suara kuat pula. Jadi pergi dekat dengan telinga dia seperti berbisik begitu. Ayah kita ke, mak kita ke, anak kita ke, adik-beradik ke, siapalah, terutamanya yang dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita ni mak ayah kita lah. Dari segi kebiasaannya, mereka ini akan pergi dahulu, mendahului kita. Biasanya mak ayah kita pergi dulu, walaupun ada juga anak yang pergi dulu pun ada juga. Tapi biasanya mak ayah pergi. Jadi yang paling hampir dengan kita ni mak ayah kita. Pergi dekat telinga dia, la ilaha illallah. Pada kita ajar talqin itu dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita mengharapkan bahawa saudara kita itu mendengar apa yang kita sebut, dan kita mengharapkan dia boleh sebut. Kita mengharapkan dalam hati kita, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada mak ayah aku ini untuk menyebut kalimah ini, la ilaha illallah. Kemudian kita pun nampaklah, ataupun kita dengar suara dia sebut la ilaha illallah, ataupun mulut dia bergerak. Suara mungkin tak dengar, tapi mulut bergerak, dia ulang apa yang kita ajar tadi. Okey, sudah settle. Cukuplah. Kecuali dia ni bercakap benda-benda yang lain. Yang tu kita kena ajar semula. Mana kita hendak supaya akhir perkataan yang keluar daripada mulut keluarga kita yang nak mati tadi ialah kalimah la ilaha illallah. Bila kalimah itu yang last sekali, jaminan Nabi apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tu tanggungjawab kita tu, sebagai kaum keluarga, sebagai anak. Kalau anak kita sebagai mak ayah kita ajar, walaupun mak ayah kita ni seorang ustaz yang besar, ataupun kena ajar juga, kita tak tahu apakah yang mereka ini hadapi di saat kematian. Pasal kita tak nampak. Ketika itu sebahagian daripada hijab mereka sudah dibuka. Kita tak nampak benda-benda yang orang nak mati nampak itu pasal ada hijab. Bila hijab dibuka, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami angkat yang menutup pandangan kamu, dan pandangan kamu pada hari ini tajam. Tajam pandangan kamu pada hari ini. Jadi kita tak nampak benda itu. Apa yang mereka nampak dan apa yang mereka hadapi. Lalu walaupun dia tu guru besar, dia pakaian yang besar, kita kena ajar juga. Pergi dekat telinga dia, la ilaha illallah. Kecuali memang dia dah siap-siap dah, tak payah ajar. Dia pun dah sebelum nak mati, dia pun dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah beri kemudahan untuk dia untuk menyebut kalimah tadi. Itu tak payah ajar. Itu nikmat yang besar. Di antara tanda husnul khatimah. Di antara tanda husnul khatimah, sebelum mati, lidah kita tadi boleh melantunkan zikir-zikir. Dia boleh melantunkan kalimah syahadat. Yang terbaiknya kalau dia boleh sebut dua-dua, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tengok kalimah itu. Inilah kalimah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya sambungan lagi. Wa adnaha, dan yang paling rendah. Yang paling rendah ini bukan yang paling remeh. Yang paling rendah ini jika dibandingkan dengan yang lebih tinggi perbandingnya.
bila dibandingkan. Kalau tidak dibandingkan, yang ini iman yang hebat. Tetapi bila dibandingkan, kita bandingkan, yang ini dosa, yang ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Pasal apa kita tahu besar kecil? Pasal kita bandingkan. Kalau tidak dibandingkan, semua itu dosa yang boleh mengundang murka Allah. Ini sama juga. Bila kita bandingkan yang ini tinggi, yang ini rendah. Syurga. Pasal kita bandingkan, yang ini syurga yang paling tinggi, ini syurga yang paling rendah. Syurga paling rendah pun syurga. Bukan apa syurga. Boleh masuk syurga pun Allah syukur dah. Boleh masuk syurga. Cuma kita banding saja. Oh, ni paling tinggi, ni paling rendah. Itu saja. Kalau tidak dibandingkan, masuk syurga. Macam kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannah. Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga. Umum begitu. Tak apalah, asalkan syurga saja ya Allah. Dan orang yang masuk syurga walaupun paling rendah, ya sahabat-sahabat sekalian, dia rasa dialah yang paling banyak mendapat nikmat Allah. Bukan main. Ada satu peristiwa. Ya, satu peristiwa, seseorang, dia ini di dalam sebuah hadis merupakan seorang manusia yang paling akhir masuk syurga. Dan dia ni yang paling akhir keluar dari neraka. Apa makna? Maknanya lepas dia keluar neraka tu, pintu neraka ditutup untuk selama-lamanya. Doa tadi. Kemudian lepas dia masuk syurga, pintu syurga tadi ditutup untuk selama-lamanya. Tak ada dah yang masuk, tak ada yang keluar. Dalam pada tu pun, sebaik sahaja dia keluar dari neraka, wala'iyadu billah, dia bersyukur, Allah selamat akulah yang paling mendapat nikmat di sisi Allah berbanding makhluk yang lain. Dia tak sedar, dia last sekali. Orang lain dah lama dah, berapa burung dalam syurga. Dia last sekali. Dia rasa Allah akulah yang paling banyak nikmat yang diberikan oleh Allah syukur. Dia pun duduk berehat penat. Sambil dia berjalan keluar syurga tadi, kena bakar, dia pun mengesok, dia merangkak. Pasal pernah basuh sisa-sisa dosa dia. Bila dah bersih, pun keluar syurga. Dia pun berehat penat. Lama tu dia duduk berehat. Dia tengok ada tempat depan itu ada pokok besar, kemudian rendah. Dia kata cantik pokok tu. Ya Allah, aku nak pergi ke sana ya Allah. Kemudian Allah tanya, kalau aku pergi kamu ini supaya pergi ke pokok yang besar sana untuk berehat, lepas ni nak minta apa tak? Tak nak minta apa. Tak nak minta apa dah. Nak pergi sana je. Dia pun pergi sana. Pergi duduk kat sana. Dia pun tengok, depan tu ada pokok cantik lagi. Ada pokok cantik, ada air cantik. Dia pun ya Allah berdoa, ya Allah nak pergi sana. Allah pun kata, tadi kamu kata tak nak minta dah. Tak nak minta dah. Kemudian tengok yang tu cantik nak pergi pula. Ya Allah, engkau perli aku ke ya Allah. Engkau perli aku ke ya Allah. Kemudian Allah kata pergi sana. Lepas dia pergi pokok yang kedua atau ketiga, baru dia dengar ahli syurga duk ketawa, duk gelak, duk bergembira dalam syurga. Baru dia nampak syurga. Dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga ya Allah. Tengok orang dalam syurga tu bergelak, ketawa, bergembira, berseronok. Berapa lagi syurga? Nak masuk syurga. Allah berkata, kamu berapa kali dah? Tadi kata tak nak pergi lain dah. Ya Allah, bukankah engkau Tuhan yang maha pengampun, yang maha hebat? Benar, aku Tuhan yang maha hebat. Masuklah kamu ke dalam syurga. Dia masuk dalam syurga, gembira dalam syurga. Kemudian pintu syurga lepas itu ditutup untuk selama-lamanya. Tengok, walaupun last masuk syurga, bersyukur dia. Dia rasa inilah nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada dia. Jadi itu pandangan
Jadi walaupun digunakan lafaz yang paling rendahnya ialah apa dia? Imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iaitulah dengan membuang segala yang menyakiti dari jalan raya. Nampak pada kecil, rupa-rupanya adalah manifestasi kepada iman. Kita nampak sampah di jalan raya, kita ambil dan kita buang di tempat yang sepatutnya. Begitulah juga benda-benda yang boleh menghalang laluan manusia. Hatta di dalam solat sendiri pun, kita solat makruh kita solat tempat lalu-lalang orang. Tengok solat dalam masjid, lalu-lalangnya di pintu saja. Dia duduk solat depan muka pintu. Orang nak keluar masuk payah, makruh memilih tempat di situ. Kalau nak solat berjamaah sah penuh itu tak apa dah. Ini dalam keadaan solat sunat. Dia seorang-seorang tempat lain luar lagi, tapi depan pintu juga dia nak solatnya. Orang nak keluar payah, terpaksa dah Allah tu ambil apa tanda kursi ke letak depan dia supaya mudah orang nak berjalan. Tengok, hatta tempat solat begitu pun kena jaga. Apatah lagi tempat laluan manusia. Jadi cuba kita tengok sahabat-sahabat sekalian, bagaimana tak kenanya dengan iman yang bagus apabila kita menghalang lalu lintas. Dah ada jalan sempit, dia letak lagi pasu bunga dia, bukan masalah. Jalan tu sempit, saja dia letak batu sampah tepi-tepi jalan, maka masalah. Tak ada kena langsung dengan kebagusan iman. Dan juga sambil dia makan apa, pembalut makanan ataupun kulit buah apa yang dia makan, ataupun dia isap rokok, isap rokok sambil memandu, kemudian putih rokok dia buang ke jalan raya, tak ada kena-mengena. Iman itu di mana? Tengok yang begitu solat bagus, datang masjid surau tapi sampah buang kata-kata. Tengok iman. Nabi mengajar kita sampai peringkat itu. Nabi mengajar. Padahal benda ni kita fikir Allah, apalah kesan, tetapi agama ini agama yang hebat. Bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa, bukan sekadar haji, bukan sekadar baca Quran, tetapi cara hidup itu. Cuba tengok daripada kita masuk tandas pagi, kan ada panduan Nabi SAW. Kita beristinja apa lagi itu, bersuci itu. Bersuci kalau tidak betul bersuci, solat pun tidak sah. Bersuci ni kita masuk tandas, kita buang najis, tak benda kotor. Walaupun benda kotor begitu, ada panduan daripada Nabi SAW. Takkanlah nak membentuk satu masyarakat yang menyentuh keharmonian masyarakat, tak ada panduan Nabi, pasti ada. Nampak? Mana agama ini agama yang hebat. Sebagai satu cara hidup, bukan sekadar datang masjid, bukan sekadar kita dibaca, bukan itu saja. Kita ada hubungan dengan Allah dan kita ada hubungan dengan makhluk. Dia panggil hablum min Allah wa hablum minan nas. Dua-dua kena jaga. Bukan jaga solat saja, bukan jaga baca Quran jaga. Kena jaga juga hubungan kita dengan jiran tetangga kita. Itu di antara tanda-tanda keimanan, yang kita waris daripada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir hadisnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu juga cabang dari iman. Manakala ada sifat malu ini boleh menghalang manusia dari buat perkara-perkara yang Allah murka. Malu yang pertamanya ialah malu kepada Allah. Malu kepada Allah ni payah kita nak bentuk dalam hati. Kita duduk seorang, tak ada siapa tengok, tak ada siapa sedar, kita duduk seorang dalam bilik.
sama dengan kita duduk depan orang ramai dari segi malunya kita kepada Allah. Payah nak bentuk sifat begitu. Biasa di depan orang ramai rajin dia baca Quran, dia bila bersama-sama dia solat tu macam makhluk ayam baju solat. Bila depan orang ramai dia punya sujud lamanya, ya Allah bagusnya. Bila solat sama-sama nak baca zikir sujud pun tak sempat. Bila solat depan orang dia punya zikirnya panjang, ya Allah. Bila solat sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi tak sempat. Salam yang kedua lompat dia berhenti. Yang tu mungkin ada. Nak cari malu kepada Allah ni payah. Itu yang kita berdoa. Sama ada kita duduk seorang, duduk depan orang ke, begitulah kita amalan kita, malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sampai kepada peringkat itu, paling tidaknya kita ada malu kepada manusia. Paling tidaknya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu darjat yang rendah, malu kepada manusia. Walaupun darjat yang rendah, paling tidaknya boleh menghalang kita daripada buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Kalau tak ada malu, bila dia malu manusia pun tak ada, nak malu kepada Allah lagilah payah. Tak ada malu kepada manusia. Dia tak malu mendedahkan aurat depan orang lain. Orang begini bila dia nak malu kepada Allah? Orang tu berbondong-bondong hari Jumaat, datang Jumaat, solat Jumaat, rumah dia depan masjid, duk pakai seluar pendek, tak pakai baju, nampak pusat, duk basuh kereta. Nama Yusuf, nama Zulkifli. Mana Islam? Tak ada malu ni. Tak solat Jumaat, rumah depan masjid. Bila tak ada malu begini, isna masyita. Kamu buatlah apa yang kamu nak, tapi ingat di akhirat kamu bertanggungjawab. Tengok di dalam di antara yang disebut oleh Nabi SAW, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jika kamu dah tak ada malu dah, maka kamu buatlah apa yang kamu nak buat, dengan arti di akhirat kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sifat ini kena ada. Kita kena bentuk, utamanya kepada anak-anak kita lah. Kita mak ayah ni kena bentuk kepada anak-anak kita sifat malu. Dari segi pakaian, pakaian itu biarlah sopan. Takkan nak berjalan pergi shopping, walaupun lelaki pakai singlet, walaupun tak dosa lelaki tersebut, bukan bentuk aurat, bukan buka aurat, tetapi pergi shopping mana, pergi kenduri, dia pakai baju tak ada lengan, akan tak ada sifat madu. Paling tidak pakai benda yang sopan. Pergi kenduri, pakai baju tak ada lengan, pakai seluar pendek lagi. Allah. Kerana kita latih kepada anak kita biar ada sifat malu. Mana kalau dia terdedah aurat sedikit, terselak baru ni, Allah malunya dia. Biar ada begitu. Barulah insya-Allah dia diselamat bila dibesarkan untuk buat benda-benda yang boleh mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah ya Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis tadi ya kita boleh membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita ini perlu memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan bila kita nak mati sekarang, lidah kita lembut untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan yang kedua, kita wajib menjaga hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga, kena tanam di dalam diri kita sifat malu, terutamanya malu kepada Allah dan juga malu kepada manusia. Jadi mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bis-su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.